Apa khabar semua? Kalau kita sangkut dalam jam, tiba-tiba ada kereta escort lalu, anda geram tak? Nak tak nak mesti geram punya. Mesti kita question, penting sangat ke dia ni sampai semua orang kena ke tepi sebab nak bagi laluan? Jalan tengah jam teruk ni. Tapi last-last bersangka baik je lah, tak boleh nak buat apa pun. Tapi baru-baru ni agak kecoh sebab orang mula perasan yang salah satu kenderaan escort ni rupa dia macam ni. Kereta yang digunakan ni adalah Volvo XC90 model yang dulu dan atas kereta ni ada banyak gila antena. Asalnya orang ingatkan ini adalah communication vehicle, tapi kita bukannya in the middle of nowhere pun. Setakat nak communicate pakai handphone pun boleh kan? Tak payahlah antena banyak-banyak macam tu. Sejak dari tu makin banyak saya tengok kalau jumpa konvoi yang polis escort ni, kadang-kadang ada kereta ni. Mungkin selama ni kita pun tak perasan. Jadi sebenarnya kereta yang banyak antena ni bukanlah tujuan dia untuk communication, tapi tujuan dia adalah sebaliknya, iaitu untuk jamkan semua communication. Jadi dalam video ni kita nak tengok kenapa diorang kena jamkan communication ni dan macam mana alat ni berfungsi sebenarnya. Adakah dia akan bagi kesan pada telefon kita kalau kereta ni lalu sebelah kita? Baik, zaman sekarang ni tak kira media ke, orang individu ke, memang kita dah tak guna landline lagi. Kalau anda umur-umur macam saya, mesti anda ingat lagi telefon telekom yang dekat rumah tu. Wire dia mesti nak sambung dekat plug dekat dinding kan. Lepas tu bila nak guna internet, cabut wire telefon tu, sambung pula dengan wire internet dekat komputer. Lepas tu mak marah sebab cabut wire telefon. Betul tak? Generasi yang baru ni, kalau anda nak tahu, dah tak kenal dah landline tu apa. Semuanya guna handphone ataupun mobile phone. Dan mobile phone ni macam mana dia transmit signal dari telefon kita untuk sampai ke orang yang kita nak call tu? Caranya adalah signal dalam suara kita tu mic akan pick up dan convert pada digital signal. Signal ni akan lalu dekat antena phone kita dan dihantar ke communication tower dan sampailah ke orang yang kita call tu. Jadi dapatlah kita bercakap dengan orang lain tanpa guna wire. Dan signal ni dia travel pada kelajuan dekat kelajuan cahaya. Jadi memang tak ada lag lah. Kalau call guna WhatsApp tu lain transmission dia, sebab tu kadang-kadang lagging. Jadi of course lah, bila ada teknologi yang orang gunakan untuk kebaikan, contohnya untuk kita bercakap dengan orang lain, pastinya ada orang yang akan manipulate teknologi ni untuk buat kejahatan. Contohnya signal handphone ni biasa digunakan untuk trigger bahan letupan bila kita call dekat phone yang connect pada bahan letupan tu. Signal wireless ni juga orang boleh manipulate untuk tahu kedudukan kita pada satu-satu masa. Ini dari segi isu keselamatan lah. Kemudian untuk tempat-tempat tertentu, contohnya dekat panggung wayang ke, teater ke, orang nak enjoy show tu tapi asyik dengar phone vibrate. Jadi ada wayang atau entertainment center yang guna signal jammer ni untuk bagi phone dekat kawasan tu tak ada line. Jadi tak ada gangguan langsung. Dan kereta XC90 ni bolehlah kita cakap sebagai signal jammer yang bergerak. Tapi sebelum tu, kalau anda minat dengan info-info menarik macam ni, terutama dalam dunia otomotif, saya akan hantarkan nota Ahad setiap minggu kepada anda supaya anda semua pendengar Hasbullah Syarah akan sentiasa up to date dengan perkembangan terkini dunia otomotif dan juga projek-projek yang channel ni tengah buat. Yang bestnya, nota Ahad ni percuma saja dan anda akan dapat email setiap minggu. Link untuk join saya letak dekat bawah. Okey, jom kita sambung. Jadi signal jammer dekat atas Volvo XC90 ni, kawasan coverage dia pun tak adalah luas sangat tau. Hanya device yang dekat dalam coverage ni je yang tak ada line. Cara signal jammer ni berfungsi adalah dia akan rosakkan ataupun dia confusekan signal-signal yang ada dekat setiap frekuensi dekat kawasan tu. Kalau frekuensi ni tak dijamkan, maknanya signal tu still boleh tembus. Jadi frekuensi mana tu diorang tak bagi tahulah supaya diorang sendiri masih boleh communicate dalam kawasan ni. Tapi device-device lain, contoh kalau konvoi ni lalu tepi kita, dengan kita sekali tak ada line. Masa wartawan tengah buat live liputan dekat Istana Negara untuk lantik PM10 hari tu, memang obvious yang live diorang tergendala sekejap bila kereta jammer ni lalu. Orang tak perasan tau sebab apa. Rupa-rupanya sebab kereta ni tengah lalu dekat belakang diorang. Jadi bila ada signal jammer ni dekat konvoi tu, maka kalaulah ada orang dengki pergi letak bahan letupan ke, orang tu takkan boleh trigger benda tu. Ada juga bahan letupan yang disetkan supaya meletup dekat mana-mana kawasan ikut signal GPS. Tapi bila ada jammer ni,
signal GPS pun tak lepas juga. Jadi device tu akan selamat. Jadinya konvoi tu pun selamat lah. Tapi masalahnya kalau mobile phone ni tak berfungsi, maknanya kita macam tak ada langsung communication dengan orang luar. Jadi kalau ada emergency contohnya, nak call ambulance pun tak boleh. Itu yang penggunaan jammer ni memang diorang regulate dengan baik di seluruh dunia. Ada negara yang diharamkan terus dan ada negara yang membolehkan signal jammer ni digunakan tapi dengan syarat-syarat yang ketat lah. Ada juga negara yang boleh guna jammer ni dekat sekolah supaya student dapat fokus dan tak terganggu dengan telefon masing-masing. Tapi nanti mesti adalah mak ayah yang komplain kata susah nak contact anak diorang. Macam-macam hal, padahal zaman dulu tak ada phone pun okey je kan? Ni dah macam lari topik ni. Ini kalau kata kegunaan waktu aman lah. Ada negara bagi dan ada negara yang tak bagi guna benda ni. Tapi dalam keadaan perang untuk kegunaan tentera, benda ni satu benda yang biasa. Mungkin jammer ni pun boleh dikira sebagai satu senjata tau. Jadi mesti nak kena ada. Dari segi kos, korang boleh expect yang jammer untuk protect VIP macam Perdana Menteri tu bukan murah lah harga dia. First nak kena ada kereta tu sendiri. Kereta tu ideally nak kena kereta yang sangat kuat dan kalau boleh siap bulletproof dan sebagainya. Sebab kalau orang jahat boleh tembak dalam kereta tu, lepas tu disable dia orang punya jammer, habislah konvoi tu dari protection radio frequency tadi. Alat macam antena-antena tu pun nak kena robust lah sebab dia akan duduk dekat luar, kena hujan panas macam tu. Kemudian mesti nak kena ada orang yang pandai kawal dia. Ini semua termasuk dalam kos lah. Itu yang last kali susah nak agak. Berapa kos sebenarnya kenderaan signal jammer ni? Tapi apa-apa pun, nampak gaya memang VIP yang terpenting saja akan dapat kenderaan ni. Setakat VIP biasa tu tak dapat pun. Mungkin sebab kenderaan ni bilangan dia dekat Malaysia adalah limited. Jadi kalau lepas ni anda tengah termenung dalam jam tu, lepas tu ada konvoi lalu, lepas tu ada kereta jammer ni, anda boleh expect yang diorang tengah escort orang yang sangat penting dekat negara kita ni. Sekali lagi, link untuk join Nota Ahad saya letak dekat bawah. Dan kalau anda suka video ni, jangan lupa tekan butang subscribe supaya tak terlepas banyak lagi video-video yang best-best dalam channel ni. Jemput tonton video-video lain yang tak kurang bestnya dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.